apakah definisi Malaysia di Malaysia is an Islamic state? Tak jelas apa dia? Tak jelas. Apakah definisi? Apakah definisi Malaysia ni, sama ada Malaysia is an Islamic state? Kalau ikutkan definisi Perlembagaan Persekutuan, yang dengar kan? Ya, dengar. Okey. Kalau ikutkan definisi Perlembagaan Persekutuan, tadi tuan ada jelaskan mengenai Islam adalah agama persekutuan. Jadi definisi kita, adakah kita sebagai negara Islam, kalau dengan reference kes-kes terdahulu lah, macam Mio Atikur Rahman dan sebagainya, sebab kita punya salah satu daripada sifat negara Islam adalah Al-Quran dan Hadis hendaklah dijadikan rujukan utama. Tapi kita ni the supreme law of the land is Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama tuan. Yang kedua, soalan saya adalah selepas sehari dua ni, selepas apa yang berlaku kepada sistem kehakiman kita, iaitu orang nombor 2 kita dibebaskan tanpa dibebaskan dalam kes dia, ada termasuk Majlis Peguam ada mengkritik, mengatakan ada campur tangan kerajaan dan sebagainya. Adakah itu salah satu daripada contoh contempt of court, tuan? Okey. Soalan yang baik daripada Hang Lekok, tetapi ini dua soalan yang berbeza. So saya akan jawab yang pertama dahulu. Soalannya adalah berkaitan dengan status negara ini, sama ada dia adalah negara Islam ataupun bukan. Baiklah, pada saya, pendapat yang menyatakan bahawa negara Islam itu mesti mengikut Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya, memang ada pendapat ulama' yang sebegitu. Tetapi pada masa yang sama, ada pendapat ulama'-ulama' yang lain juga yang tidak memberikan tafsiran setegas itu. Saya bukanlah ahli agama. Perkara ini saya pun tak ada kapasiti untuk menjelaskan ataupun menerangkan pendapat mazhab ini macam mana, pendapat imam ni macam mana. Saya bukanlah orangnya untuk bercakap berkaitan dengan itu. Tetapi apa yang saya pasti, tafsiran alim ulama' kita berkaitan dengan perkara ini, iaitu sama ada mesti kena ikut Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhannya atau tidak, adalah tafsiran ataupun perkara yang menjadi perbezaan pendapat di kalangan ijma' ulama' kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya boleh bercakap dari segi kedudukan undang-undang. Saudara Hang Lekok memetik kes Mio Atikur Rahman, satu kes yang saya pegang berkaitan dengan jika nak berhujah bahawa sama ada Islam ini adalah agama persekutuan. Jadi disebabkan apa dia maksud Islam itu sebagai agama persekutuan. Tuan-tuan, di dalam kes Mio Atikur Rahman, kes ini adalah kes yang melibatkan seorang budak sekolah. Dia pakai serban dan dia dibuang sekolah. Dia dibuang sekolah di Negeri Sembilan. Dan dia tak puas hati dengan perintah dia dibuang sekolah itu, maka dia saman kerajaan. Dan dia menyatakan bahawa sebabkan Islam ini adalah agama persekutuan dan dia sebagai seorang Islam, dia ada hak untuk memakai serban kerana serban ini pada dia adalah suatu kewajipan di dalam agama Islam untuk menunjukkan keislaman seseorang. So itu hujah dia di peringkat Mahkamah Tinggi. Di peringkat Mahkamah Tinggi, Mio Atikur Rahman menang. Hakim Datuk Muhammad Noor Abdullah membuat keputusan membatalkan keputusan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan untuk membuang sekolah si Mio Atikur Rahman ini. Dan Datuk Mak Noor Abdullah di perenggan ke 62 penghakimannya memberikan definisi apakah maksud Islam itu sebagai agama persekutuan. Saya quote lebih kurang, ingat tak ingat saya, tetapi Datuk Mak Noor Abdullah di dalam penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi menyatakan bahawa Islam itu bukanlah agama persekutuan jika
Islam itu sebagai agama persekutuan bermaksud Islam itu kedudukannya lebih tinggi berbanding dengan agama-agama yang lain. Kalau dia berjalan di hadapan berbanding dengan agama-agama yang lain. Dan kalau bersuara, suaranya lantang, jelas, gempita, kedengaran berbanding dengan agama-agama lain. Jika tidak begitu, maka bukanlah Islam itu sewajarnya digelar Islam agama persekutuan. So itu adalah tafsiran Mahkamah Tinggi Seremban oleh Datuk Muhammad Noor Abdullah yang telah dibuat untuk kes Mio Atikur Rahman berkenaan. Tuan-tuan, kes Mio Atikur Rahman berkenaan telah pun dirayu ke Mahkamah Rayuan dan di Mahkamah Rayuan Mio Atikur Rahman kalah, ya, dan sampai Federal Court kalau tak silap saya. Jadi keputusan akhirnya Mio Atikur Rahman kalah lah. Maka keputusan okey, kenapa Mio Atikur Rahman kalah? Kerana hujah yang menyatakan memakai serban ini adalah wajib adalah salah. Sebab mahkamah, saya melihat penghakiman Hakim Hamid Mohamad, bekas Ketua Hakim Negara, beliau memberikan tafsiran yang terperinci dari segi precept of Islam, iaitu dari segi perintah-perintah agama Islam. Dia mendefinisikan perintah-perintah agama Islam itu. Kerana di dalam perlembagaan ada di dalam senarai negeri ya berkaitan dengan perintah-perintah agama. Saya tunjukkan tuan-tuan ya, tengok dalam senarai negeri. Dalam jadual ke-9, tuan-tuan boleh tengok di dalam perkara ya, okey. Di muka surat 219, ya, di muka surat 219 senarai negeri, kecuali mengenai wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, hukum syarak dan Putrajaya, hukum syarak dan undang-undang diri, undang-undang keluarga yang menganut agama Islam, termasuk hukum syarak yang berhubungan pewarisan, wasiat, apa benda semua ni, pelantikan undang-undang yang beroperasi keseluruhannya atau mana-mana sembahyang awam, pewujudan penghukuman kesalahan terhadap perintah agama itu. Nampak kat situ? So, hakim di peringkat Mahkamah Persekutuan dalam kes Mio Atikur Rahman mendefinisikan apakah maksud perintah agama. So, sama ada pemakaian serban itu adalah perintah agama yang wajib ke atas umat Islam. So, dibandingkanlah dengan penganut agama Sikh yang memang di dalam agama mereka ada fasal yang mewajibkan pemakaian turban kepada penganut Sikh lelaki. Tetapi dah dirujuk kepada beberapa ulama'-ulama' di dalam mahkamah. Pendapat ulama' sangat menarik kes Mio Atikur Rahman di peringkat Federal Court ini untuk dibaca oleh kawan-kawan sekalian. Kerana dekat situ melihat banyak, kalau tak silap ada 4-5 tafsiran ulama' berkaitan dengan perintah agama, berkaitan dengan pemakaian serban ini dihuraikan oleh Hakim Mahkamah Persekutuan. Dan di akhirnya Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa memakai serban ini bukanlah hukumnya wajib. Ya, jadi disebabkan itu maka keputusan membuang Mio Atikur Rahman itu adalah satu keputusan yang tidak berlawanan dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Jadi itulah kedudukannya. Jadi pada pendapat saya, Malaysia ya sebuah negara Islam. Memanglah kalau kita nak perincikan lagi, kalau negara Islam mesti buat hudud, kan? So, cuma masalahnya bukan antara banyak negara-negara yang menjadi anggota OIC pun. Kalau tak silap saya ada berapa, 70 lebih buah negara yang merupakan anggota OIC pun. Bukan semua negara, mungkin hanya sekitar 4-5 negara sahaja yang mengamalkan hukum hudud. Tetapi negara-negara lain yang juga anggota OIC itu tidak mengamalkan hukum hudud. So, sama ada hudud atau tidak, itu adalah satu, saya bukanlah ahlinya untuk memberikan tafsiran apa hudud itu wajib dilaksanakan untuk negara Islam ataupun tidak. Saya bukan ahlinya. Tapi
apa yang saya boleh katakan, terlalu banyak juga di dalam perlembagaan persekutuan ini yang melindungi, yang mengawal, yang memastikan Islam itu adalah